Baik. Ada berita baik dari penganjur, kita mula lewat, kita akan tutup 4 suku. Tapi walau bagaimanapun saya masih mengharapkan nanti ruang ini akan dimanfaatkan oleh tuan-tuan dan Prof Datuk Amrah 2 minit, Prof. Audio. Okey tuan-tuan, nah inilah kata demokrasi, pada orang tak ada demokrasi. Ya, pada tuan-tuan aja demokrasi ya. Cuba hormat orang lain punya hak juga. Sorry. Tak maaf ya Datuk, saya sajalah usik-usik sebab dia orang pun boleh macam tu juga. Okey, saya nak jawab 2-3 isu lah ya YB ya. Pertama sekali soal perlembagaan rakyat. Soal pertama tadi, yang akhir tadi yang YB pergi semak internet. Memang Chin Peng dalam buku sejarah, cuma dalam buku teks kita tak masukkan. Dalam buku sejarah yang luas dekat universiti itu banyak beratus-ratus. Memang ada satu buku tebal yang ditulis oleh Lieutenant Colonel Besar Muhammad Azam Gaus. Pergi cari buku tu dekat library kalau ada. The Emergency Revisiting 1948-1960. Dalam tu ada gambar Parti Komunis Melaya wakilnya berarak di London mengamal dalam perayaan Victory Parade ataupun perarakan kejayaan, dan di situ memang Chin Peng hantar wakil dia, semua bintang 3 dihantar, termasuk juga askar Melayu dan sebagainya. British mengiktiraf semua orang yang tolong dia menyelesaikan menghalau Jepun daripada tanah Melayu. Dan memang Chin Peng dapat gelaran OBE, ya, Order of the British Empire, Sir, yang bawa gelaran Sir. Tapi dia tak sempat nak terima sebab dia dah angkat senjata. Dia belum sempat lagi terima daripada Queen. So itu fakta sejarah, siapa nafikan, ya? Tak ada masalah. Jadi soal perlembagaan rakyat yang dihantar oleh YB Jayakumar ya pada Datuk tadi. Tuan-tuan tolong baca satu buku yang saya tulis. Kalau tuan-tuan benci sangat kat saya pun tak apa. Baca fakta yang ada. Cuba berhuraian ya. Tajuk bukunya ialah Kemelut. Tuan-tuan, Kemelut Politik Semenanjung Tanah Melayu. Ataupun tuan-tuan baca buku Ahmad Mustamam, satu biografi politik yang telah ditulis oleh Dewan Bahasa, 2 kali cetak. Satu biografi saya tulis. So dalam itu memang kita tahu perlembagaan rakyat itu hanya 10 perkara saja. Tetapi mesti ingat pihak kerajaan, pihak Raja-Raja Melayu, jangan kata Raja-Raja Melayu tak ada peranan dalam kemerdekaan kita. Mereka ada peranan yang jelas. Mereka hantar memorandum, mereka minta kedudukan mereka supaya diiktiraf bersama-sama dengan UMNO. Mereka UMNO, Raja Melayu dan British buat satu perjanjian bertulis. Sebelum ini negeri-negeri Melayu dengan British tidak ada perjanjian bertulis, tidak ada undang-undang bertulis kecuali di Johor yang dibuat pada tahun 1895 dan juga Terengganu 1914. Tetapi di negeri-negeri Melayu lain, kedatangan British tidak ada satu perjanjian bertulis. Jadi maknanya sekarang apabila British tarik balik Malayan Union, dia dengar cakap Raja-Raja Melayu yang mohon supaya keadaan politik Raja Melayu dan juga orang Melayu dikembalikan seperti sebelum 1941. Ya, dikembalikan semula. So bila British bersetuju kembali, maka British telah buat satu perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Ya, Federal Agreement dipanggil, yang membolehkan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948. Itulah yang hari ini, hari wilayah, itulah tarikh yang digunakan 1 Februari tiap-tiap tahun. So maknanya British bersetuju untuk menarik semula Malayan Union dan mengembalikan semula negeri-negeri Melayu dengan raja-rajanya pada masa itu bertahta di atas tahta kerajaan. Sebab itulah tuan-tuan, bila diiktiraf semula, maka itu yang raja-raja kita boleh berlangsung sampai pada hari ini. Sedangkan kalau komunis, mereka tidak mengiktiraf raja-raja, mereka mahu sebuah republik, maka raja-raja Melayu tidak adalah sampai hari ini. So maknanya tuan-tuan, itu satu perkara. Yang kedua ialah pasal 153 dalam perlembagaan negara kita pada hari ini. Pada masa itu dalam perjanjian pasal 19 dikatakan bahawa kedudukan istimewa orang Melayu adalah di bawah tanggungjawab Pesuruhjaya Tinggi British. Maknanya British iktiraf kedudukan istimewa orang Melayu lama sebelum kita merdeka dalam perjanjian bertulis. Sedangkan dalam perlembagaan rakyat itu tak ada tuan-tuan. Dia cuma kata kebajikan untuk semua warga negara. Dia tidak mengiktiraf kedudukan orang Melayu dalam perlembagaan yang baru. Yang kedua tuan-tuan ialah soal agama Islam. Agama Islam juga di dalam Perjanjian Persekutuan 48 diiktiraf sebagai agama rasmi negeri-negeri Melayu. So maknanya tuan-tuan, British tidak kacau tentang tamadun Melayu yang telah dibina oleh Melaka yang disambung oleh kerajaan-kerajaan selepas itu. Jadi perlembagaan rakyat tuan-tuan adalah satu perlembagaan
yang tidak mengambil kira kedudukan politik tradisional macam kata Profesor Mat Bakar tadi sebagai trust kepada sistem kenegaraan moden yang kita bina pada hari ini. Ya, jadi saya rasa itu adalah satu penerangan yang penting, dan saya rasa satu perkara lagi yang penting juga ya Tuan Syed ialah soal tadi Ibn Khaldun mesti menulis ada 3-4 ciri yang dia sebut. So tuan-tuan, kalau kita semua berdasarkan pada itu, tuan-tuan kena terimalah apa sejarah yang telah berlaku. Cuma peranan masing-masing, saya rasa ada masa menonjol, ada masa tidak. Dr. Bahanuddin kenapa dia dipenjara dalam ISA sampai dia meninggal dunia pada tahun 1969 ya? Dalam buku saya ceritakan semua macam mana treatment yang dia terima ya, layanan yang dia terima. Kenapa dia masuk? Ini cerita besar. Tuan-tuan tahu tak, masa kita menubuhkan Malaysia, Tengku Abdul Rahman tubuhkan Malaysia 1961. Idea itu sebenarnya adalah idea yang telah ditanam lama oleh British rancang. Ya, so maknanya sekarang bila Tengku nak tubuhkan Malaysia, British di belakangnya, dia mengatakan bahawa kita tak mahu bercantum dengan Singapura saja, kita nak gabungkan semua negeri tanah jajahan takluk British. Ya, so adalah tidak berapa tepat bila kita kata kita tak pernah dijajah. Kita sebenarnya tidak dijajah sepenuhnya di negeri Melayu, pentadbiran diambil, tetapi bagi Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak memang di bawah jajahan takluk British. So saya nak beritahu maknanya sekarang masa Tengku nak tubuhkan Malaysia bersama-sama dengan British, sebab ini tanah jajahan takluk British ini yang nak masukkan dalam Malaysia. Maka Burhanuddin Ahmad Bustamam dan juga semua orang-orang yang menentang pada masa itu tidak bersetuju dengan penubuhan Malaysia kerana Indonesia tidak dimasukkan dalam Malaysia. Sebab konsep Melayu Raya tadi macam kata YB apa perlulah, tak apalah kan. British pun sama dengan diorang pun sama. Tapi soalnya mereka secara persisten membawa konsep daripada Kesatuan Melayu Muda Ibrahim Haji Yaakob bawa kepada Burhanuddin, Partai Kebangsaan Melayu Melaya yang ditubuhkan oleh Parti Komunis Melaya. Ya, ini mungkin masa tak ada. Lepas itu masa tubuh Malaysia, mereka juga gunakan konsep Indonesia Raya. Mereka mahu Indonesia masuk dalam Malaysia. Tentu Tengku tak setuju. Dan apabila itu mereka buat pakatan dengan Indonesia, ganyang Malaysia, tentera-tentera Indonesia hantar ke sini, dan kita ada kerajaan buangan dan juga ada ejen-ejen namanya Hussein yang bawa duit beratus-ratus ribu untuk buat kegiatan politik menentang kerajaan yang ada dan juga buat macam-macam perkara. Tuan-tuan, ini dalam sejarah. Ya, sebab itu saya rasa dokumen itu sangat penting. Dan kita dapati Burhanuddin Ahmad Bustamam ditangkap, begitu juga Isa Haji Muhammad, begitu juga bekas orang-orang yang menyokong UMNO macam Raja Hanafiah, ya. Datuk Raja Hanafiah, salah seorang juga yang ditangkap. Dan Ustaz Bakar Bakir ditangkap selama 7 tahun. Itu dalam darurat yang pertama. Komunis sebenarnya tuan-tuan menjalankan 2 tahap darurat. 148 tahun 60, tetapi bila kita bentuk Malaysia, bila Tengku bentuk Malaysia 67 sampai 1989, itu adalah gerakan kedua revolusi komunis. So, dan peristiwa 13 Mei juga adalah campur tangan Parti Komunis Melaya. So tuan-tuan, ini satu agenda yang saya rasa berlangsung sampai sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih. 4 soalan yang dimajukan. Yang pertama, Arul Hisham menyatakan bahawa approach ataupun sekolah pada hari ini, dalam pendidikan peringkat sekolah, kita sudah pun meletakkan label yang tidak wajar. Encik Baharul pula mengatakan tentang apakah Mat Indra itu komunis, mengapa dikuburkan di tempat Islam, kerana ada yang berpandangan bahawa komunis itu adalah merupakan agenda ekonomi, bukan semestinya bersifat artistik, tidak bertuhan. Nur Azman menyebutkan tadi tentang peranan golongan ulama juga, kerana ada juga nasionalis radikal. Beliau meminta kita untuk kembali kepada persoalan dan bersetuju bahawa sejarah perlu ditulis semula. Tulis harus dibezakan dengan tafsir, ya. Dan yang keempat, Haji Ismail menggunakan energi 4x100 dan juga menyebut bahawa insiden di Memali itu sebagai salah satu titik tolak yang penting untuk kita meluruskan semua apa yang benar, apa yang tidak. Kalau boleh saya mulakan dengan Prof Datuk Ramlah dahulu. Seringkas mungkin Prof, supaya kita boleh manfaatkan masa. Terima kasih Muslim Majlis. Okey, saya nak jawab tentang buku teks tadi, ya, yang dia kata boring tadi. Sebab dia baca boring, sebab dia rasa tak ada tentang orang jahat dalam buku teks. Ya, macam ni, dalam pengkajian di universiti kita kaji sebagai Profesor Chia Boon Keng, ya, adalah seorang pengkaji yang mengkaji tentang bandit, ya. Apa kita kata, bandit di Kedah dan sebagainya. Di peringkat ini kita boleh kaji siapa saja, tetapi di sekolah apabila Kementerian Pelajaran meminta buku teks ditulis, kita masukkan nilai-nilai yang baik, ya. Nilai-nilai yang boleh memberi panduan kepada anak-anak kita untuk menjadi warga negara Malaysia yang apa kita kata mempunyai nilai-nilai murni. Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan, ini sekolah.
Nantilah sekejap. Inilah yang tak seronok ni bercakap dengan tuan-tuan ni ya. Tak profesional. Okey, yang kedua, saya cakap ini falsafah pendidikan negara. Okey, yang kedua ialah untuk menyemaikan perpaduan di kalangan anak-anak kita semua. Kita tak boleh misalnya masukkan segala kekejaman komunis ataupun segala perkara yang buruk dalam buku teks kerana mereka akan confuse untuk memilih satu. Untuk menjadikan mereka sama-sama menghormati sama sendiri. Okey, yang ketiga ialah soal patriotisme. Patriotisme makna sayangkan negara. Tetapi tuan-tuan ini orang dewasa yang boleh berfikir, yang boleh menyaring perkara ini semua. Tetapi di kalangan anak-anak yang sekolah rendah sampailah menengah, mereka masih hijau. Barulah mereka diberi kebebasan. Nah tuan-tuan, itu adalah falsafah pendidikan. Kalau berjaya kita kata dapat kerajaan baru, buat falsafah yang masukkan semua botak cin dan sebagainya. Ya. Tuan-tuan, sekejap. Masanya kita boleh masukkan botak cin juga ya. Kita masuk botak cin sama. Dan saya percaya besok kita boleh berbunuh sama sendirilah macam dekat Afrika. Tuan-tuan, perkara yang kedua ialah peristiwa Mamali. Ya tuan-tuan, memang kita tahu peristiwa Mamali, kita juga ada kes 13 Mei 69, kita tak masukkan dalam buku sejarah tuan-tuan. Ya tuan-tuan, kita tak masukkan peristiwa 13 Mei dalam buku sejarah sebab dia akan menimbulkan ketegangan di kalangan anak-anak. Lepas tu Mamali juga kita tak masukkan dan juga peristiwa Kampung Medan juga kita tak masukkan. Sebab ini adalah anak-anak yang kita kena bantu mereka supaya melihat negara ini sebagai negara yang aman dan makmur dan negara yang mengamalkan dasar-dasar yang demokratik yang terpimpin. Ya, itu dia. Ya. Jadi tuan-tuan, saya rasa itu perkara yang berlaku. Tetapi kalau tuan-tuan tak terima, inilah perbezaan pendapat dan pandangan. Jadi tuan-tuan kita mesti bersetuju dalam tak bersetuju. Itu falsafahnya. So, sebab itu tuan-tuan, kalau kita mahu berbincang, tuan-tuan kena juga membenarkan pendapat lain untuk tuan-tuan dengar, bukan bersorak macam tuan-tuan. Terima kasih. Silakan YB.